Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tengku Zafrul baru saja berkecimpung di dalam politik secara serius sehingga terus saja beliau diberikan pencalonan sebagai ahli parlimen tapi kalah, dan beliau juga sekali lagi telah dilantik di dalam Menteri Kabinet Anwar Ibrahim, dan beliau juga dengan sah telah menjadi ahli di dalam UMNO. Akhirnya Zafrul mengumumkan satu perkara yang amat penting, mengejutkan UMNO secara keseluruhannya. Pasti Zahid Hamidi pun terkejut, Ahmad Mazlan pun terkejut, dan ramai lagi terkejut lah. Tapi boleh sudah dijangka sebenarnya. Zafrul sahkan mahu bertanding jawatan MKT UMNO. Wow, tahniah diucapkan kepada Tengku Zafrul. Ini satu yang baru. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Tengku Zafrul Abdul Aziz, telah mengesahkan bahawa beliau sedang mengintai kerusi di dalam Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO dalam pemilihan parti itu tidak lama lagi. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu dipetik oleh Astro Awani sebagai berkata, langkah itu perlu bagi membolehkan dia untuk membina asas politiknya dalam jangka yang panjang. Katanya, jika saya diberi peluang, saya dengan rendah hati ingin menawarkan diri untuk bertanding dalam jawatan di dalam MKT, Majlis Kerja Tertinggi UMNO, untuk terus menyumbang kepada parti, katanya lagi. Lanskap politik yang semakin dinamik, katanya, mewujudkan ruang untuk persaingan yang sihat dan membina. Tambah tokoh perbankan yang telah dibawa masuk untuk menyertai kerajaan oleh Muhyiddin Yassin itu lagi. UMNO adalah sebuah parti yang berpengalaman dan memiliki pemimpin yang matang untuk mengharungi jatuh bangun dalam arena politik. Jadi katanya, justru saya percaya pemimpin dan akar umbi parti mahu melihat gabungan kepimpinan yang lebih dinamik dengan latar belakang yang pelbagai bagi memastikan proses pengukuhan parti selepas pilihan raya umum PRU ke-15 dapat dicapai. Pada PRU ke-15 yang baru saja berlangsung baru-baru ini, Tengku Zafrul telah mengejutkan ramai pihak, tapi sudah dijangka apabila beliau menjadi calon UMNO BN untuk cuba merampas kerusi Parlimen Kuala Selangor daripada Pakatan Harapan. Bagaimanapun, beliau gagal mengenepikan penyandang kepada kerusi Parlimen Kuala Selangor itu, dengan Zulkifli Ahmad dapat mempertahankan kerusi Parlimen Kuala Selangor. Walaupun kalah, dia tetap juga dilantik sebagai senator dan diberikan tempat dalam kabinet oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada 14 Januari yang lalu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi telah mengumumkan bahawa Tengku Zafrul akan mengetuai Selangor pada pilihan raya negeri yang semakin hampir. Sementara itu, sumber yang rapat dengan UMNO memberitahu Malaysia kini Tengku Zafrul mungkin bertanding di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di bawah kerusi Parlimen Kota Raja. Terdapat perbincangan untuk membawa Tengku Zafrul ke salah satu DUN di bawah Kota Raja. Tengku Zafrul telah pun menukar keahlian UMNO kepada bahagian Kota Raja bulan lalu. Tetapi peringkat atasan kepimpinan parti akan tentukan kerusi mana yang akan ditandinginya, tambah sumber berkenaan. Untuk rekod, terdapat 3 DUN di bawah Kota Raja, iaitu Sentosa, Sungai Kandis dan Kota Kemuning. Ketiga-tiga kerusi itu kini dikuasai oleh Pakatan Harapan.
Satu lagi sumber memberitahu Malaysia kini bahawa bekas Menteri Kewangan itu telah disenarai pendek untuk sama ada kerusi Sungai Kandis atau Kemuning. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Selamat pagi Malaysia. Salam sejahtera. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Semakin famous, semakin terkenal, semakin menjadi buah mulut, semakin disebut-sebut nama beliau. Menteri Besar Kedah selalu saja membuat Malaysia tersenyum, Malaysia penuh dengan berita-berita, dan Malaysia tidak pernah kering gusi. Muhammad Sanusi, Menteri Besar Kedah, sekali lagi tampil membuat kenyataan yang lucu. Tampil membuat kenyataan yang serius tapi lucu. Boleh diterima tapi kadang-kadang pelik. Yang ini terpulang kepada persepsi masing-masing. Pada saya, baguslah. Komen dia kali ini bagus kerana dia sedang melaksanakan semak dan imbang sebagai watching dog di dalam kerajaan, di dalam negara Malaysia. Kalau ada yang tak betul, inilah yang perlu mereka lakukan, iaitu bantah, bangkang, supaya kerajaan perpaduan ini tak salah langkah. Begitulah. Menteri Besar Kedah memberikan kenyataan tentang pelantikan Nurul Izzah. Kerja apa tak bergaji? Maafkan saya. Kerja tak bergaji, nak makan apa? Tanya Menteri Besar Kedah. Makan nasi lah. Takkan makan batu pula. Aduh, macam mana mau kenyang? Menteri Besar Kedah, dia tanya nak makan apa? Dia tanya Nurul Izzah kah? Dia nak tanya secara umum, saya tidak pasti. Tapi kalau dia tanya tentang Nurul Izzah, dia tak tahu kan Nurul Izzah boleh makan tanpa gaji allowance sebagai penasihat tu. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Madnor menganggap Perdana Menteri Anwar Ibrahim malu-malu untuk membenarkan anak perempuannya Nurul Izzah dibayar gaji selaku penasihat di Jabatan Perdana Menteri. Menganggap langkah memberikan jawatan kepada anak tanpa melibatkan sebarang gaji itu sebagai luar biasa, Muhammad Sanusi selanjutnya berpendapat, tanpa belasan sebegitu, Nurul Izzah mungkin sukar untuk membiayai keperluan hariannya. Katanya, ambillah kalau nak malu-malu. Dah lantik anak Nurul Izzah, dia rasa malu tak ambil gaji, takkan macam tu. Nak makan apa? Katanya seperti yang dipetik oleh Haraka Daily hari ini. Aduh. Saya fikir Nurul Izzah ada lebih banyak duit lagi selain daripada gaji itu. Bukan duit dia pun, mungkin duit suami dia masih boleh untuk survive. Anwar Ibrahim dia tak ambil gaji. Tapi sampailah ni dia masih lagi hidup. Dia masih lagi cukup. Dia tak kurus-kurus pun okey juga. Dapat bekerja juga. Jadi Sanusi perlu siasat lagi kot. Perlu siasat lagi sebelum dia tanya tentang apa nak makan kalau tak ada gaji Nurul Izzah. Nanti sekarang dia sendiri yang tertembak kaki sendiri. Nanti sekarang netizen serang dia, terdiam terus jadi bisu. Muhammad Sanusi berkata demikian kepada media selepas menghadiri sambutan Tahun Baru Cina di Alostar malam tadi. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat itu lagi berkata, lagi langkah yang diambil Anwar itu juga mungkin menjadi penanda aras kepada orang politik kemudian untuk melantik anak masing-masing ke jawatan tertentu dan diwajarkan dengan alasan mereka tidak dibayar gaji. Sementara itu, BH Online melaporkan Muhammad Sanusi berpendapat lebih baik Nurul Izzah menyertai pertubuhan bukan kerajaan NGO berbanding menjadi penasihat dari JPM. Katanya kalau dia Nurul Izzah tak ambil gaji,
Perjawatan dia macam hikmat sosial pula. Lebih baik dia pergi buat kerja badan bukan kerajaan NGO. Sebab kerja NGO tak dapat bayaran katanya. Dia juga berpendapat tidak mudah untuk seseorang yang dilantik menyertai kerajaan boleh bekerja tanpa melibatkan bayaran gaji. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat anda? Kita jumpa lagi. Bye-bye.